Kisah perisip Mossad yang menjadi dalang kehancuran tentera Syria. Eli Cohen, seorang ejen Mossad yang hampir dilantik menjadi Menteri Pertahanan Syria. Kisah licik pengintipan beliau pernah menjadi bualan dunia pada suatu ketika dahulu, sehingga menjatuhkan kredibiliti pemerintahan Syria di mata dunia. Eli Cohen dilahirkan pada 1924 di Alexandria, Mesir. Keluarga Cohen berpindah daripada tanah Arab ke Israel selepas tertubuhnya negara haram itu. Disebabkan sikap benci terhadap kaum Yahudi oleh penduduk di Mesir. Selepas berpindah ke Israel pada 1956, Cohen telah berkahwin dengan Nadia Majal, seorang imigran dari Iraq. Mereka akhirnya menetap di Bandar Bayyam. Cohen cuba untuk menyertai Mossad, agensi perisikan Israel yang digeruni dunia. Namun permohonannya pada ketika itu ditolak. Pada ketika itu, Syria boleh dikatakan sentiasa satu langkah di hadapan apabila Israel mahu menyerang atau mengintip mereka, membuatkan Mossad sedikit goyah. Akhirnya, pada tahun 1960, Cohen direkrut oleh Mossad selepas dia dilihat mempunyai potensi untuk menjadi ejen yang cekap. Untuk menjayakan misi pengintipan ini, Cohen diberikan identiti baru dengan nama Kamel Amin Thabet. My name is Kamel Amin Thabet. Dalam identiti ini, Kamel ialah seorang usahawan berbangsa Syria yang menetap di Argentina dan sudah lama tidak pulang ke negara asalnya, iaitu Syria. Kamel atau Cohen telah diberikan dana yang banyak daripada Mossad untuk membuka bisnes di sana dan juga berkenalan dengan individu-individu yang berpengaruh besar untuk mengukuhkan statusnya. Untuk mengukuhkan lagi identiti sebagai Kamel, Cohen telah belajar untuk bercakap bahasa Arab dalam dialek Syria. Kamel menetap di Argentina selama hampir setahun untuk mencipta kenalan dan nama di sana sebelum memulakan misi pengintipan di Syria. Di Argentina, Kamel telah berkenalan dengan Jeneral Amin Al-Hafiz, iaitu Menteri Pertahanan Syria. Menurut maklumat Mossad, Jeneral Amin mempunyai pengaruh yang besar di Syria dan berpotensi untuk menjadi presiden. Seperti yang dijangka oleh Mossad, Jeneral Amin telah berjaya menggulingkan kerajaan dengan menggunakan kumpulan Ba'athis. Penggulingan kerajaan pada ketika ini juga dibantu oleh Kamel yang telah menjemput presiden ke rumahnya untuk mengalihkan perhatian pemimpin tertinggi daripada rancangan asal mereka. Akhirnya, Jeneral Amin berjaya menjadi presiden Syria dan telah melantik Kamel untuk menjadi sebahagian daripada Kementerian Pertahanan Syria. Sebagai balasan, sumbangan duit dan hadiah yang telah diberikan oleh Kamel, akses Kamel kepada kerajaan Syria cukup luas dan tidak terbatas. Malah, Jeneral Amin juga menunjukkan keseluruhan aset dan kubu Syria yang digunakan untuk bertahan daripada tentera Israel. Dengan info ini, Kamel menghantar maklumat ke Mossad dengan menggunakan signal radio atau dalam bahasa mudahnya, Morse code. Kamel mencadangkan kepada tentera Syria supaya menanam pokok kayu putih di Bukit Golan yang selama ini menjadi kubu tentera Syria supaya dapat berlindung daripada serangan tentera Mossad. Cadangan ini diterima baik oleh tentera Syria, memandangkan Kamel ialah orang kuat dalam Kementerian Pertahanan. Dalam pada masa yang sama, Kamel telah memberi info kepada tentera Israel supaya menyerang pokok itu jika mahu membunuh tentera Syria. Kamel juga telah mengumpul info-info tentera dan juruterbang Syria seperti nama isteri, nama anak dan alamat mereka. Setiap kali tentera Syria menyerang Israel dengan menggunakan jet, Mossad akan memintas ke radio pesawat dan menyebut nama isteri, anak dan alamat juruterbang tersebut. Hal ini membuatkan jet tersebut berpatah balik semula ke Syria dan serangan akhirnya dibatalkan. Rumah Eli Cohen sebenarnya terletak berdekatan dengan pejabat kedutaan India di Syria. Pejabat kedutaan India sering membuat aduan apabila signal radio mereka sering terputus dan terganggu. Kerajaan Syria telah membuat pemeriksaan di kawasan sekitar tersebut, namun tidak menjumpai faktor yang boleh mengganggu signal radio pejabat kedutaan India. Untuk mengkaji isu ini, kerajaan Syria telah menutup sumber elektrik di kawasan tersebut untuk membuat pemeriksaan. Eli Cohen ketika itu terdesak mahu menggunakan signal radio untuk menghantar info kepada Israel. Akhirnya,
Cohen menggunakan bateri dan menghantar info rahsia ketenteraan Syria ke negara asalnya. Kerajaan Syria pelik. Bagaimana boleh ada signal radio apabila mereka telah mematikan sumber elektrik? Selepas dikesan, rupa-rupanya signal tersebut datang daripada rumah Eli Cohen. Akhirnya, serbuan dibuat di rumah Eli Cohen dan tentera Syria menjumpai banyak data-data dan Eli Cohen ditangkap. Kerajaan Syria menjumpai banyak data, dokumen tentang rahsia ketenteraan Syria dan pejuang-pejuang Islam yang dihantar oleh Eli Cohen kepada Israel. Ketika itu, barulah mereka tahu, rupa-rupanya Eli Cohen adalah duri dalam daging selama ini. Kerajaan Syria telah menjadi bahan jenaka negara sekitar apabila orang kuat Kementerian Pertahanan mereka sendiri adalah pengintip. Eli Cohen digantung sehingga mati dan mayatnya ditayangkan di tengah bandar Syria selama beberapa hari untuk memperingati pengkhianatannya terhadap negara Syria. Sehingga ke hari ini, mayat Eli Cohen masih di Syria, meskipun Israel telah merayu untuk membawa pulang jasadnya sebagai tanda hormat. Menurut adik Eli Cohen, Maurice Cohen, Eli Cohen hanya 3 langkah lagi untuk menjadi Menteri Pertahanan sebelum pengintipnya terbongkar. Cuba kita bayangkan, apa yang terjadi kalau Eli Cohen berjaya menjadi Menteri Pertahanan Syria yang ketika itu sedang berperang dengan Israel. Kisah Eli Cohen ini telah difilmkan dalam siri The Spy di Netflix. The Spy mengandungi 6 episod dengan purata 60 minit pada setiap episod dan telah ditayangkan pada 6 September 2019. Sekian, terima kasih.